Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okay, Alhamdulillah, hari ni Ustazah dapat rekod tajuk yang kita belajar hari ni iaitu bahagian ekonomi. Yang mana sambungan daripada tajuk besarnya adalah berkaitan dengan Pembangunan Negara Islam, muka surat 29. Okey. Dalam Pembangunan Negara Islam ni kita dah belajar banyak unit lah. Kan? Tapi ingat. Okey, yang pertama berkaitan dengan pembinaan masjid. Ada Masjid Quba, ada Masjid Masjidin Nabawi, Masjidil Haram, Masjid Aqsa tak ada lah. Tak ada dalam ni kan. Okey, apa peranan masjid? Tu Ustazah dah ajar lah sebelum ni kan. Nanti kita buat Google Meet, ada Ustazah bagi latihan. Okey, bahagian yang kedua kita dah belajar berkaitan dengan pentadbiran. Macam mana peranan Rasulullah? Apa yang Rasulullah buat untuk mentadbir negara Islam? Okey, apa sifat-sifat Rasulullah? Okey, kemudian kita dah belajar berkaitan dengan pendidikan unit yang ketiga muka surat 41 tu. Okey, dekat mana orang Islam pada waktu tu belajar berkaitan dengan agama Islam, berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan apa-apa sahaja yang Nabi ajar. Yang pertama di rumah Rasulullah, yang kedua Darul Arqam, di Masjid As-Suffah dan Kutub. Okey, semua ni Ustazah dah ceritakan. Okey, untuk hari ni kita akan sambung berkaitan dengan ekonomi. Okey, sebelum kita masuk lebih lanjut, Ustazah nak kita sama-sama baca doa belajar. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Okay, moga-moga dengan Ustazah rekod ni bagi manfaat kepada kita semua untuk kita ingat kembali, untuk kita belajar berkaitan dengan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Semua dah bersedia buka buku muka surat 44. Buku teks muka surat 44. Okey, dah bersedia? Okey. Yang pertama, sebelum kedatangan Islam ke Madinah. Sebelum Islam datang ke Madinah pada waktu tu zaman apa? Ya, iaitu jahiliyah. Tak ada lagi Islam kan? Okey, ni yang pertama. Sebelum kedatangan Islam ke Madinah. Okey, tak apalah. Okey. Apa yang kita kena tahu dalam ni? Sebelum datangnya Islam dekat Madinah tu, masyarakat Arab Madinah ditindas dalam urusan perniagaan. Ditindas ni apa? Diorang tak dapat, diorang ni ditindas, dibuli, tak dapat, kalau orang yang susah ni tak dapat untuk jual beli ke, diorang hanya memilih kan. Jadi diorang ditindas. Ekonomi mereka dikuasai oleh kaum Yahudi yang berjual beli dengan cara riba dan menipu dalam pinjaman. Okay, siapa dia ingat? Tajuk siapa dia ingat riba ni apa? Riba adalah ingat kan, Ustazah dah sebut banyak kali. Dia ambil ada bunga ataupun dia contohlah Ustazah bagi. Dia pinjam dengan si B ni RM2. Tapi si B kata kat dia, kau kena bayar RM10. Dalam tu ada riba lah. Sebab apa? Sebab sepatutnya dia kena bayar RM2 je sebab dia pinjam RM2. Tapi dia kena bayar RM10. Lagi selebihnya tu adalah dipanggil riba dan menipu dalam pinjaman. Ni yang sebelum Islam lah, iaitu zaman jahiliyah. Okey, seterusnya kalau kita tengok kat sini setelah kedatangan Islam ke Madinah. Ni dia fokus ke Madinah sebab Nabi membuat ataupun selepas hijrah tu Nabi sudah
ramai pengikut yang masuk Islam. Jadi Nabi menjadi ketua negara Islam di Madinah. Jadi golongan muhajirin ni mula bergiat dalam bidang pertanian. Pertanian, pengurusan dan menyelenggara kebun-kebun kurma orang Ansar. Siapa ingat pula orang Ansar dengan muhajirin ni? Muhajirin adalah orang yang berasal daripada Makkah, berhijrah ke Madinah. Ansar pula adalah penduduk asal Madinah. Okey, boleh ingat Okey, Madinah ni bukan sahaja menjadi kawasan yang subur untuk pertanian, tetapi juga sebagai kawasan perdagangan kerana ia terletak di antara Makkah dan Syam. Nak kata kawasan dia adalah kawasan yang strategik, kawasan yang ramai pembeli, kawasan yang ramai penduduk kan. Setelah kedatangan Islam ke Madinah, orang Islam telah menunjukkan cara jual beli yang halal. Tak ada dah sistem riba ke apa semua tu, semua dah halal, jujur dan Nabi ajar cara yang betul. Tidak ada sebarang bentuk penipuan. Tak ada tadi menipu-menipu, riba serta rasuah dalam ekonomi Islam. Peniaga-peniaga kecil ni pun tidak lagi ditindas oleh golongan kapitalis. Kapitalis ni orang atas lah. Orang atas yang kaya je. Rasulullah SAW telah mendirikan sebuah pasar berhampiran dengan pasar Yahudi. Nama dia apa? Pasar Koinuqa. Pasar Koinuqa. Ini kena ingatlah nama pasar ni. Ini biasa soalan-soalan objektif. Ada keluar. Untuk orang-orang Islam berniaga. Okey, pasar ni Nabi buat untuk orang-orang Islam berniaga. Okey, kedudukan ekonomi masyarakat Islam menjadi kukuh dan seimbang. Akhirnya, masyarakat menjadi lebih makmur dan stabil. Okey, nak kata dari sudut ekonomi pun Nabi ajar satu-satu cara untuk berjual beli, macam mana nak bertahan lama. Nabi ajar cara kita jujur dalam berniaga. Nabi ajar banyak yang kita belajar. Dan orang Yahudi pun ada juga ambil dan gunakan dalam perniagaan mereka. Nak kata semua orang suka. Semua sebab Nabi ajar ni adalah cara yang jujur. Cara yang tak ada menipu. Okey, dah habis dah bahagian ekonomi. Okey, jadi pengajaran yang dapat kita ambil kat sini adalah yang pertama. Apa dia? Baca sama-sama, okey. Islam menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang kedua, orang Islam diwajibkan mencari rezeki yang halal. Tak boleh nak mencuri, tak boleh nak menipu, tak boleh nak pergi merompak ke apa kan. Okey, nombor 3. Elakkan penipuan dalam urusan jual beli. Dia nak jual lah buah ni. Tapi buah tu dah buruk. Dia tahu buruk tapi dia nak jual juga. Tak boleh okey. Banyak yang kita dapat ambil untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita seharian kan. Okey, kat sini ada soalan aktiviti. Yang pertama ni, Ustazah nak soalan yang pertama. Siapakah yang menguasai perniagaan sebelum Islam? Okey, yang ni Ustazah nak tulis dalam buku tulis. Siapa yang menguasai perniagaan sebelum Islam? Okey. Dapat? Okey, yang kedua. Mengapakah Madinah menjadi pusat perdagangan terpenting? Sebab apa tadi saya cakap? Sebab kawasan dia adalah kawasan yang strategik, kawasan yang di tengah antara apa dia? Tengok balik, okey. Yang ketiga, di manakah Rasulullah SAW mendirikan pasar untuk orang Islam berniaga? Berdekatan dengan apa? Di mana? Kan? Yang keempat, ni kena jawab lah yang saya highlight ni. Okey. Okey, sekejap ya.
Semua tu kena jawab, okay? Yang keempat, apakah bentuk penipuan yang dilakukan oleh orang Yahudi? Siapa boleh jawab yang ni? Okay, Sazana. Tulis semua ni dalam buku tulis. Soalan yang pertama, kedua, tiga dan empat. Okey, kalau dah siap, boleh snap gambar bagi Kak Ustazah. Okey, untuk hari ini itu sahaja daripada Ustazah. Ustazah harap awak semua dapat siapkan kerja yang Ustazah bagi. Dan semoga, Ustazah doakan semoga semua cemerlang dunia akhirat dan insya-Allah Ustazah doakan kamu semua berjaya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.